Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu Ustazah memang mengalu-alukan seluruh penonton Jom Tu Jannah, komuniti Madinatul Huffaz dan Jom Tu Jannah yang begitu setia setiap Khamis malam Jumaat, hampir setiap Khamis malam Jumaat bersama-sama dengan kami jam 9.30 malam, berkongsi sedikit pengetahuan yang ada, ya, berkongsi pengalaman, ya, dan sebagainya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah nak perkenalkan terlebih dahulu. Yang tak perlu diperkenalkan sebenarnya adalah nak kata, ya, memang kita memang sentiasa berdua lah tuan puan, ya, bukan saja dalam Jom Tu Jannah, malah suami Ustazah, ya, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azhar Yaakob, yang sama-sama menemankan talk show kita pada malam ini. Dan yang sangat special sekali, tetamu istimewa kita yang sudah tidak asing lagi tuan puan sekalian, iaitu yang berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridah binti Saleh, ahli Dewan Negara. Apa khabar Ustazah? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ya. Bukan senang nak menyunting Ustazah untuk datang malam ni di sini tuan puan sekalian, tapi Alhamdulillah Dr. Azhar dapat jugalah, ya, maknanya membawa Ustazah bersama-sama pada malam ini. Dan untuk pengetahuan tuan puan sekalian, adik kakak semua, Ustazah ni, ya, kalau Ustazah Nuridah, kalau tanya dekat kena cakap saya lah, sebab ada dua Ustazah kan, tak tahu ni Ustazah mana Kak Nuri. Mana Kak Nuri, ya. Okey. Kak Nuri, ya, Kak Nuri, perkenal Kak Nuri. Kalau tanya dekat Ustazah, ya, tuan puan sekalian, siapakah di antara idola, siapakah di antara guru, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, maka sebenarnya di antara guru dan idola yang sangat Ustazah kagumi adalah Kak Nuri kita ni, iaitu Ustazah yang berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridah Saleh. Kalau tak percaya boleh tanya dengan Dr. Azhar, ya. Apa ni, berapa kerap dan berapa banyak kali kadang-kadang dalam perbualan kita, kita menyebut sebagai contoh. Kak Nuri pun tak tahu, malam ni baru bagi tahu ni, ya, menyatakan kekaguman, kadang-kadang refleksi diri dengan melihat kepada sosok pribadi Kak Nuri sendiri. Dan yang lebih utama juga tuan puan, Kak Nuri bukan sahaja guru Ustazah, bahkan sebenarnya jiran terdekat kami. Banyak kasih pecah. Esok jiran dalam syurga. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi supaya taklah Ustazah yang bercakap panjang, nak bagi masa yang lebih kepada tetamu kita yang insya-Allah akan memberikan mukadimah, ya, beliau, di mana tajuk kita pada malam ini adalah Ibu Mithali. Dan di sebelah ini Kak Nuri ini adalah ibu kepada 10 orang cahaya mata, di mana 8 orang daripada 10 telah pun berjaya menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Ya, bahkan yang mengkagumkan tuan puan sekalian, setelah anak-anak ini mengkhatamkan ataupun menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran, bila tanya Kak Nuri ke mana anak-anak tu pergi, ya, mungkin nanti Kak Nuri boleh jelaskan, mereka pun akhirnya masuk pula dalam bidang, ya, profesional, ya, Kak Nuri. Ada yang sekarang sedang menyambung pengajian di New Zealand, ada yang sudah pun menyempurnakan master di UIA dan sebagainya. Apapun, kita buka seluas-luasnya ruang pada yang berhormat senator kita pada malam ini untuk bagilah Kak Nuri perkongsian untuk kami apa yang dimaksudkan dengan Ibu Misali dan pengalaman Kak Nuri, sehingga kami yang berada di sisi Kak Nuri merasakan Kak Nuri ni salah seorang yang sebenarnya layak untuk digelar Ibu Misali, insya-Allah. Silakan Kak Nuri. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dikasihi adinda Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya baik ingat nama. So, Kak Nis tadi panggil Kak Cik je kan. Sebab malam ni Kak Cik yang Kak Nuri dah. Tak pernah orang. Okey, yang dikasihi adinda Dr. Azhar Yaakob, suami Kak Cik. Suami Kak Cik ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada malam ini. Kak Nuri mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada kedua-dua adinda suami isteri yang sudi untuk menjemput Kak Nuri bersama-sama pada talk show Jom Tu Jannah, inisiatif daripada kedua-dua sahabat yang dikasihi ini. Dengan tajuk Ibu Misali ya. Sebenarnya Kak Cik tu cakap lebih-lebih je. Ya. Tak layak pun untuk Kak Nuri nak digelar sebagai Ibu Misali. Ya. Sebab orang kata selagi belum habis riwayat kita di atas muka bumi Allah ni, kita pun tak tahu macam mana. Cuma sebagai seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sangat besar harapannya kepada Allah, sangat-sangat mengharapkan supaya agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing Kak Nuri, suami isteri, anak-anak, zuriat keturunan ya, untuk senantiasa berada di jalannya yang benar, ya, khususnya dalam kehidupan yang sementara ini, dan akhirnya dikumpulkan bersama semula di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma mungkin sedikit bolehlah dikongsi pengalaman mendidik anak-anak ya, dengan kelahiran 10 orang, 5 lelaki dan 5 perempuan, dan yang gugur 3 orang. Jadi 13 kalilah mengandung, yang hidup 10 orang. Alhamdulillah. Dan Kak Nuri sendiri pun tak ada cita-cita pun nak anak ramai. Kalau tanya masa muda dulu, mesti sebenarnya ya, cukuplah. Kalau tanya cukuplah. Tapi inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah berumur ni, Kak Nuri sangat-sangat bersyukur kepada Allah di atas segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah pilih Kak Nuri untuk menjadi ibu kepada zuriat yang boleh dikatakan ramailah kan. Alhamdulillah, terima kasihlah di atas segala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kita ni tak ada apa kan tanpa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Kak Nuri ucapkan thank you very much lah kepada Allah yang dikasihi, yang Maha mengasihi. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak di atas segala-galanya insya-Allah. Dan Kak Nuri juga mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua adinda suami isteri yang bersama-sama dengan Kak Nuri pada malam ini. Jadi bila Kak Cik tanya pasal Ibu Misali tadi, mungkin juga ialah tentang ibu yang mungkin boleh diambil contoh lah, sedikit sebanyak. Itulah kot agaknya yang dimaksudkan, yang nak diketengahkan lah pada pertemuan kita pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Kak Nuri sebagai mukadimah ya. Kita ni banyak lagi nak terjah Kak Nuri dengan macam-macam soalan. Ini tak prepare tuan-puan ya. Apa saja insya-Allah Ustazah mohon semoga Allah pandu kita pada malam ni. Ustazah bertanya, Kak Cik tanya pada Kak Nuri akan berikan jawapan insya-Allah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah, untuk manfaat ramai di luar sana. Sebab dalam institusi keluarga ni pun ya, masya-Allah, ialah akhir-akhir zaman ni sangat memerlukan bimbingan, panduan, contoh teladan daripada sahabat-sahabat, daripada para asatizah ya, supaya dapat dijalankan amanah tu dengan lebih baik. Dan kepada tuan-puan di luar sana, jangan lupa berikan komen, like dan share ya seluas-luasnya, supaya ini juga menjadi benih yang kita tabur kebajikan kita bersama insya-Allah. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, Kak Nuri ada 10 orang anak
di mana salah seorang telah pun meninggal dunia Kak Nuri pada usia 12 tahun. 12 tahun. Maknanya kalaulah anak tu ada lagi, yalah tak eloklah kalau pula kan, tapi usia tu tuan-puan, usia anak tu sekarang adalah 19 tahun. 21 tahun. Oh, 21 tahun. Dia kurang lebih sama dengan sebaya dengan anak kak cik juga, ya. Jadi dan Kak Nuri juga ada seorang anak yang anak istimewa. Masya-Allah ya tuan-puan sekalian. Tetapi kesibukannya adalah luar biasa dengan amanah yang sangat banyak. Mungkin nampak macam Kak Cik ni sibuk berdakwah sebab dapat ditrace melalui media sosial. Tapi ada banyak kerja yang Kak Nuri buat yang tidak terdedah di media sosial, tapi sibuknya Kak Cik percaya berlipat-lipat kali ganda lah daripada Kak Cik sendiri. Jadi Kak Nuri, ini soalan lagi pada Kak Nuri ni. Sebab Ustaz memang dah bagi apa? Lesen besar dah. Lesen besar. Tanya apa sekali pun. Ustaz dah bagi lesen besar, ya. Kalau Ustaz ada soalan pun Ustaz boleh tanya terus pada Kak Nuri. Jadi Kak Nuri, dalam mendidik anak daripada dalam kandungan sampailah anak besar, kalau boleh Kak Nuri kongsikan 5 petua ataupun 5 resepi lah, ya, yang boleh kita ambil pada malam ni, dan insya-Allah sama-sama kita, kami semua ni lah, ya, berazam untuk cuba mencontohi dan mengamalkan. Sila Kak Nuri. Okey, terima kasih Kak Cik. Ni pada pengalaman Kak Nuri daripada muda lah. Daripada muda Kak Nuri ni, alhamdulillahnya Allah ada bagi sedikit ujian. Sakit lah, Kak Nuri sakit buah pinggang dulu sebelum Kak Nuri masuk universiti, masuk hospital. Jadi masa tu terfikir aku ni macam mana ni nak masuk universiti ni, macam mana kan. Sebab ingatkan kawan dah isi borang, minta sana sini, banyak tempat minta. Kak Nuri masa tu ingat mengadap satu borang je lah. Kita pun tak apa sihat, masuk hospital jenis bengkak-bengkak sembab ni kan, badan ni sakit buah pinggang masa lepas upper 6 tu. Kemudian Kak Nuri berada di hospital Pekan lama kat sana. Dan masa yang sama Kak Nuri isi borang. Kak Nuri tulis kat situ nak masuk kat mana. Kak Nuri tulis nombor 1 nak masuk UM, nombor 2 nak masuk UM, nombor 3 baru UKM kan. Jadi lepas tu dalam duduk hospital duduk fikir dapat ke tidak ni kan, kita pun tak sihat. Tapi dengan alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Nuri mimpi tau. Ini cerita lah, baru nak cerita dengan Kak Cik kan. Kak Nuri pernah mimpi masa berada di hospital tu. Kak Nuri mimpi ada seorang tua datang berjubah putih, dan dia bacakan ayat pada Kak Nuri. Ayat tu, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi Kak Nuri rasa itulah antara ayat yang ataupun pegangan hidup Kak Nuri lah sejak daripada Kak Nuri muda kan. Bila Kak Nuri masuk UM tahun 1, Kak Nuri ada dalam usrah dengan seorang ustaz. Jadi Kak Nuri cakap dengan ustaz tu. Ustaz tu kata, baguslah ayat tu, awak pegang ayat tu. Dia kata. Jadi sebab tu Kak Nuri pun suka cakap. Kalau Kak Cik perasan, Kak Nuri cakap dengan muslimat selalunya kan, Kak Nuri akan sebut, Kak Nuri kata mesti ayat tu Kak Nuri sebut kan. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Jadi itu pegangan nombor 1 Kak Nuri lah, yang Kak Nuri pegang, bahawa dalam kehidupan ini apa-apa mesti Allah dulu, mesti Allah dulu. Dan Kak Nuri pernah cakap dengan muslimat, Kak Nuri kata sekarang ni kita bersama-sama berada dalam gerak kerja amal jama'i kan. Kak Nuri kata, dan kita cuba menyempurnakan segala yang dituntut oleh Allah. Maksud tolong Allah itu ialah kita mentaati segala titah perintah Allah, sama ada untuk individu kita, dalam keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Kak Nuri kata, dalam rangka sebenarnya kita nak mendapat sesuatu daripada Allah, sebab Allah offer dekat kita, jika kamu tolong Allah,
Allah akan tolong kamu. Jadi Kak Nuri pun selalu cakap kat kata muslimat, muslimat tulislah apa, tulis 1 2 3 Kak Nuri cakap apa je nak dengan Allah, Kak Nuri kata kan. Itu sebagai itu tawaran Allah kepada kita. Tapi ada syaratlah, bersyarat, iaitu dengan kita menolong Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyempurnakan sekadar kita insya-Allah segala yang dititah perintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sama ada untuk diri kita, juga tanggungjawab kita kepada keluarga kita, dan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar yang telah menjadi core business kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta para pejuang Islam yang terdahulu. Jadi Kak Nuri pun sendiri cakap dengan anak-anak, Kak Nuri kata kalau dari awak Kak Nuri kata terutama dah besar dah, kita dah boleh selotak dengan mereka kan. Kak Nuri kata kalau awak rasa gembira dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, awak rasa bahagia, rumah kita walaupun tidak sebesar istana tapi alhamdulillah baik, terurus, Kak Nuri kata, dan dengan apa yang awak semua nikmati, pendidikan yang tinggi baik Allah bagi, menjadi anak-anak yang hafaz Quran, awak semua kena ingat bahawa sebenarnya Umi dengan Abah bergerak untuk membantu Allah Subhanahu Wa Taala dalam merealisasikan tuntutan Allah, sama ada untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, negara dan dunia, iaitu membawa Islam, menegakkan Islam dalam diri kita. Jadi semua orang mesti ingat tu sebenarnya. Itu yang utama yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita pegang. Jangan kedekut dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan titah perintah Allah. InsyaAllah Allah itu adalah Allah Al-Haq, Allah yang maha benar, yang tepat pada janjinya insyaAllah. Jadi itu yang pertama. Pada Kak Nuri pegang daripada muda dengan ayat tersebut. Dan yang kedua, Kak Nuri suka sebenarnya bila dalam kuliah kan, bila kita ni masa tu belum kahwin lagi, antara yang Kak Nuri suka juga ialah dengan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Di mana Allah kata ana inda zanni abdi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Jadi Kak Nuri memang pegang hadis tu dalam semua hal. Hatta nak masuk exam pun Ustaz pun syarah dua-dua ni kan. Sehingga Kak Nuri ingat lagi masa Kak Nuri kahwin, masa final year, Kak Nuri dah duduk kat luar, bila malam exam kawan Kak Nuri telefon, Nuri, awak baca apa Nuri? Sebab dia tahu yang Kak Nuri teka tu akan masuk insya-Allah. Jadi Kak Nuri pegang betul hadis tu, ana inda zanni abdi. Maksudnya kita kena senantiasa positif dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal, insya-Allah. Walaupun dalam perkara yang mungkin pada peringkat awal kita rasa tak suka, tapi bila kita ingat Allah dah tentukan, tentu yang ada yang terbaik insya-Allah kan. Jadi Kak Nuri pun dulu macam tu juga, bila anak-anak usia anak ramainya kata tak ada cita-cita nak anak ramai ni kan, tapi kena sabar terus dengan kurniaan Allah. Rupanya bila kita dah tua macam ni dah veteran macam ni, Kak Nuri rasa alhamdulillah, terima kasih Allah pilih Kak Nuri mempunyai zurat keturunan yang ramai. Kak Nuri rasa Kak Cik pun macam tu juga kan. Anak ramai juga ni. Tapi tak boleh lama Kak Nuri. Ramai lah tu. Berapa orang Kak Cik? 8. Okey, alhamdulillah kan. Jadi nak kejar lagi. Boleh lagi, muda lagi. Jadi tu kemudian seterusnya Kak Nuri ada catat sikit, dan juga Kak Nuri suka juga sebutkan di mana Allah di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa dalam apa saja sebenarnya. Kerana doa, Rasulullah kata, adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kak Nuri rasa semua orang di luar sana, pendengar-pendengar semua penonton semua sebenarnya memang masing-masing ada pengalaman
dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah ini sangat pemurah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, Allah kata niscaya aku akan perkenankan. Jadi memang kena banyak-banyak berdoa. Dalam kita susah payah lelah dalam mendidik anak-anak ni, kena banyak berdoa. Kak Nuri dalam berdoa kepada anak-anak ni tak kira masa, ya. Kalau dalam masa kita sikat rambut dia pun, ya, daripada kecil semua sekali, sebab kita sibuk, ya, kita bukan seorang duduk di rumah saja tapi keluar masuk rumah. Malam nanti pun ada lagi program, kan. Jadi pada Kak Nuri memang kena ambil kesempatan untuk senantiasa berdoa. Kalau sikat kepala anak pun jangan membebel tak tentu hala. Kak Nuri sikat kepala anak, ya, Kak Nuri bacakan Alam Nashrah dengan doa harapan Kak Nuri supaya Allah buka pintu hati Kak Nuri. Belajar sikit, buka pintu hati anak-anak Kak Nuri. Belajar sikit cepat dapat. Itu memang makna kita berdoa, kan? Kita secara tak langsung sebenarnya kita berdoa kepada Allah. Dan Kak Nuri nak anak-anak Kak Nuri ni dengar cakap Kak Nuri, dengar cakap-cakap yang baik Umi Abahnya, ya, dan apa saja nasihat yang baik. Antaranya Kak Nuri juga bacakan pada anak-anak Kak Nuri ayat akhir surah Ali Imran tu. Itu pun Kak Nuri dapat masa muda remaja, kan, sebelum kahwin lagi. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Betul ni, Kak Nuri amal daripada Kak Nuri masih anak nombor 1, nombor 2 tu kecil-kecil lagi. Kak Nuri dah, sebab Kak Nuri alhamdulillah Kak Nuri dapat. Kak Nuri baca kuat-kuat dekat anak. Kak Nuri baca, kadang baca kuat, kadang Kak Nuri baca ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu. Kak Nuri baca, Kak Nuri niat Kak Nuri sedang berinteraksi dengan jiwa anak Kak Nuri ni. Dengan roh. Ya ayyuhallazina amanusbiru tu Kak Nuri tujukan kepada anak di hadapan Kak Nuri sekarang, ya. Dengan niat kita fahami makna tersebut, kan. Kita bercakap dengan dia dan lepas tu Kak Nuri hembuskan kat dia. Maknanya doa, memang doa yang berterusan, ya. Dan kita juga ajar pada anak-anak kita secara sambil-sambil pakaikan baju daripada dia, maknanya daripada kecil lagi, daripada dia dalam atas dalam pangkuan kita baby, masa kita dalam pantang tu, kan, kita baca, ajar doa tu sendiri kepada anak kita. Misalnya Kak Nuri ajar anak Kak Nuri doa pakai baju, tak tunggu dia besar. Masa dia baby tu, bila Kak Nuri pakaikan, dulu kita pakai napkin kain, kan, bukan macam sekarang buang ni. Jadi Kak Nuri baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Lainlah sikit, lembutlah sikit, kan. Ini dah ini depan orang. Baca kuat-kuat sebenarnya dengan tujuan Kak Nuri nak ajar anak Kak Nuri baca doa. Jiwa dia, roh dia. Sebab kan budak-budak sebenarnya Allah memang bagikan kemampuan kepada manusia ni, kan, daripada seawal usia sebenarnya. Terutama masa tu kepala dia kosong, kan. Jadi pada Kak Nuri kesempatan tu mesti Kak Nuri ambil. Ketika anak-anak ni kalau kita lihat dia orang tak pandai nak kata apa, terdedah kepada kita sebenarnya. Ya, Kak Nuri dalam pada bersahabat masa usia muda, kita ada bincang-bincang. Masa dulu kita tak ada parenting skill ke, tak ada talk about tu, kan. Tapi selalu bercakap dengan kawan. Jadi antaranya, kan, ada seorang sahabat tu dia cerita, dia kata dia pernah baca satu buku yang ditulis oleh padri Kristian. Jadi buku tu padri Kristian tu cakap, dia kata nanti dia kata anak-anak ni bagikan kepada dia, bila umur 6 tahun 7 tahun ke atas, siapa nak ambil lah. Jadi Kak Nuri teringat, oh benar apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa anak-anak itu ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang Yahudi, Menasrani atau memajusikan anak-anak. Jadi Kak Nuri selalu sebut, kalau cakap pasal ini, Kak Nuri kata masa anak-anak kita baby tu lagi, daripada awal kelahiran
pada Kak Nuri, jangan lepaskan peluang. Sebab masa tu dia tak ada pilihan, dia terdedah pada kita. Bila umur 2 tahun kita suruh pakai baju hijau, dia nak pakai baju biru. Contohnya kan, kita suruh pakai seluar ni, dia nak pakai seluar tu, dia dah ada pilihan. Jadi sebelum dia ada pilihan kita pada Kak Nuri dah masuk dah, betul. Macam CPU tu masukkan terus ke dalam tu supaya dia tak bercerai tanggal kan. Jadi kita masuk. Kak Nuri memang dah ambil kesempatan berkat daripada berbincang-bincang dengan kawan-kawan secara tak langsung. Di situ mengajar kepada kita macam mana kita nak didik anak-anak kita kan. Daripada awal macam doa tadi, doa silahul mukmin, bukan saja kita berdoa, kita juga turunkan kepada anak-anak kita. Dan insya-Allah pada pengalaman Kak Nuri, seawal anak-anak kita tu pandai bercakap, belum kita hantar tadika lagi, dia sebenarnya dah boleh baca doa-doa yang dah kita amalkan. Macam kita nak menyusukan dia, kita pun baca Allahumma barik lana kan bima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kita kan sibuk, tapi mungkin orang tanya masa bila Kak Nuri ajar. Jadi Kak Nuri ajar main sambil-sambil macam tu. Macam kita juga, kita misalnya kata kalau rumah kita ada tangga kan, kita balik pada kerja ke misalnya, ajak dia orang naik tangga, kita pun dah ajar kan, selalu mak-mak kan selalu kreatif kan, bilang 1, 2, 3 kan, dengan sendiri sebenarnya. Tapi pada Kak Nuri, niat tu kena ada. Niat kita tu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selari dengan apa yang di-offer oleh Allah kepada kita. Mintalah, doalah, serulah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Kak Nuri, kongsikan 3 daripada 5. Maknanya 2 lagi, bila 2 lagi insya-Allah kita akan terus dengar daripada Kak Nuri. Dan memang Kak Cik pun selalu cakap dengan Ustaz juga. Kak Cik kata Kak Nuri kalau antara doa yang sangat selalu Kak Nuri baca dan Kak Nuri selalu sebut dengan kami para muslimah ialah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi insya-Allah kami-kami yang jadi anak murid Kak Nuri ni beramallah betul-betul dengan doa tu supaya apa? Supaya kita minta hidup kita ni sentiasa dipandu Allah dalam segala urusan, sama ada urusan dengan masyarakat, urusan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi sebelum kita berhenti rehat, Ustazah nak bacakan sikit je tuan-puan sekalian respon daripada apa yang Kak Nuri telah sebutkan, iaitu bercakap dengan roh anak, dengan jiwa anak, daripada anak kecil lagi. Dan kita boleh tambah lagi satu daripada apa yang telah Kak Nuri sebut tadi, iaitu pada surah Al-Isra ayat yang last sekali. Daripada anak kita kecil mula pandai bercakap, maka ajarkanlah wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Jadi kalau ada mak-mak ayah kat luar sana yang anak dah besar, menung dengar kan sebab apa? Mungkin segelintir daripada kita kita dah terlepas kesempatan itu, tapi tak apa. Tadi Kak Nuri kata sangka baik dengan Allah. Setiap apa yang Allah atur tu ada jalan keluar, adalah kebaikan untuk kita. Tak boleh buat pada anak, insya-Allah kita buat pada cucu, buat pada anak-anak kita yang lain pula sesuai dengan usia mereka. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kita akan kembali semula. Kita berhenti rehat seketika dan kita saksikan kita rehat bersama-sama dengan Tahfiz Madinatul Huffaz. Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam Jom Tu Jannah, membicarakan tentang tajuk Ibu Misali. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah kerana dapat menampilkan yang berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridatul Saleh, Ahli Dewan Negara, yang juga merupakan ibu kepada 10 orang cahaya mata yang alhamdulillah telah berjaya melahirkan hafiz dan hufaz. Dan alhamdulillah, dan di samping kita berdoa sebab tadi Ustaz cakap, Kak Nuri kata yelah orang masa hidup ni tak berani juga nak apa, kita nak
nak memuji habis-habisan ya, tapi sekadar apa yang dapat dilihat sampai ke hari ni ya tuan-puan sekalian, Ustazah rasa insya-Allah ya memang nampak tanda-tanda sebuah keluarga yang benar-benar keluarga sakinah baiti jannati yang ada pada keluarga yang berbahagia senator kita. Contohlah ya. Ustazah pernah pergi rumah Kak Nuri kan, pergi rumah Kak Nuri, tapi Kak Nuri belum turun lagi masa tu. Anak laki-laki Kak Nuri suruh masuk, lepas tu anak lelaki Kak Nuri pergi buat air kat dapur ya, buat air kat dapur, hidangkan air kan ya. Jadi macam dalam hati tu Masya Allah ya, kalau anak perempuan tu mungkin biasa, tapi bila anak laki-laki ya menyantuni tetamu, siap buat air, jadi rasanya memang anak-anak ini mendapat satu didikan adab ya, akhlak yang sangat terpuji daripada ibu bapanya. Jadi tuan-puan sekalian, sebelum kita dengar sambungan daripada Ustazah Hajah Nuridah kita ya, Ustazah ataupun Kak Cik ya nak minta pandangan. Ini ada wakil daripada kaum bapa yang dengar daripada tadi ya, kita berdua berborak kan ya. Wakil daripada kaum bapa, mungkin ada apa-apa ya komentar daripada Dr. Azhar kita setelah mendengar tadi perkongsian yang sangat mengkagumkan dan memberi inspirasi kepada kita semua daripada Kak Nuri sebentar tadi. Okay, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sidang penonton Jom tu Jannah, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Kak Nuri dan juga kepada Ustazah Kak Cik Niki biar sama nama Jadi begini saja, bila Ustaz dengar atas apa yang Kak Nuri sebut tadi, pertama sekali, sebelum saya terlupa lah, banyak di hujung-hujung tadi Kak Nuri bentangkan doa itu, doa ini, ayat itu, ayat ini. Mungkin sebahagian daripada ayat-ayat tersebut, terutama sekali para penonton di luar sana, baca dan hafaz insya-Allah. Tetapi feel itu tidak ada. Baca marras sahab, berlalu sebagaimana awan berlalu. Tak dipancuh, tak didapatkan akar kefahaman yang betul. Jadi Ustaz cuba nak menyambut apa yang Kak Nuri bentangkan doa-doa tadi, dan Kak Cik pun bentangkan doa-doa tadi. InsyaAllah kami di Jom tu Jannah ni akan cuba berusaha untuk mengumpulkan doa-doa tersebut, dan kami cuba buat sedikit story supaya tuan-tuan dan puan-puan kelak bila siap buku tersebut, bukan sekadar berdoa, tapi dengan story tersebut akan menambahkan feel kepada doa tersebut. Barulah kita rasa seronok nak baca, kerana kita telah pun ada contoh testimoni berjayanya doa tersebut. Apatah lagi kita yakin doa ini bukan calang-calang, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut supaya kita berdoa, dan dirakam sendiri oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Itu insya-Allah lah kami berjanji untuk mendokumentasikannya. Tunggu lagi bila dan bila tu, wallahu alam lah, kami akan cuba rangka secepat yang mungkin insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah satu perkara yang mungkin juga Ustaz akan tanya Kak Nuri sekejap lagi, iaitulah bercakap tentang niat. Ada beberapa perkataan yang Kak Nuri sebut tentang niat. Dalam Islam sendiri penyebut innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu bergantung kepada niat. Dan bila kita ada niat, kita ada nawaitu, kita ada tujuan, maka kita akan mulai bergerak supaya mencapai niat tersebut. Jadi apa yang Ustaz cuba nak relate, contoh anak Kak Nuri 10 orang, 8 orang telah pun berjaya menjadi hafiz dan hafizah Al-Quranul Karim. Ustaz yakin dia tak akan berlaku secara spontan, kecuali sama ada Kak Nuri ke ataupun Abang Azmi ke, suami Kak Nuri, suami isteri ni, ada satu concern yang niat yang kuat, sekurang-kurangnya berkata pada lubuk hati kecil masing-masing, aku nak sangatlah supaya anak aku ni menjadi hafiz dan hafizah Al-Quranul Karim. Jadi daripada niat itulah juga
dia tak berpada setakat niat, tapi ada usaha-usaha yang sangat proaktif yang dilakukan wa imma oleh Kak Nuri sendiri, oleh Abang Azmi sendiri, sehingga masya-Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin, berjayanya anak 8 orang menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran, bahkan yang 2 lagi pun dalam usaha ke arah tersebut. Kenapa? Sebab Ustaz cuba nak kaitkan niat dengan satu perkara yang menjadi kehebatan, iaitu kalau kita rujuk kepada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, kita akan bertemu dengan seorang figure isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memang terkenal seorang yang bijaksana, seorang yang ada kepintaran membaca yang tersirat di sebalik yang tersurat. Bayangkan kemuncaknya apabila Nabi memberitahu kepada semua sahabat-sahabat, ayuh keluarlah kamu daripada khemah, jom kita bertahallul, sebab memang confirm kita tak boleh masuk Mekah, kita akan balik semula ke Madinah. Mendapati bagaimana semua sahabat-sahabat kanan Nabi sendiri pun semacam memboikot secara halus, tak nak keluarlah, kita tetap juga nak tunggu di sini sehingga mengizinkan kita untuk masuk Mekah melaksanakan ibadat umrah. Walaupun Nabi berkali-kali, ya ashabi ukhruju wahluqu ru'usakum, wahai sahabat-sahabatku, keluar daripada khemah sekarang, kemudian jom kita bertahallul dan kita akan balik semula ke Madinah. Tapi tidak ada respon. Akhir sekali Nabi SAW masuk dalam khemah dalam keadaan sugul, orang kata bad mood. Maka Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, kenapa ni nampak macam bad mood saja? Maka Nabi pun beritahulah, ya aku suruh sahabat-sahabat supaya mereka bertahallul, tapi mereka tak nak sambut, mereka berbau perasaan mereka, tapi mereka takut, mereka tak nak respon atas apa yang aku sarankan. Cuba tengok macam mana kepintaran Ummu Salamah. Nabi kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, aku mencadangkan begini, kamu sendiri yang pergi ke tengah-tengah khemah, kamu panggil mana tukang cukur kamu, kamu sendiri yang cukur rambut kamu, dan kamu jangan suruh apa-apa pun. Pergi duduk tengah-tengah khemah, Nabi sendiri yang cukur kepala, biarkan seluruh sahabat-sahabat yang lain menjadi saksi, tengok saja. Dan Nabi buat. Nabi pergi ke tengah-tengah khemah, Nabi tak suruh lagi sahabat yang lain untuk cukur rambut, Nabi sendiri yang cukur rambut bersama dengan pembantunya yang bantu Nabi. Selepas daripada itulah semua sahabat-sahabat Nabi dalam khemah tengok, ya Allah, Nabi buat seorang-seorang diri. Akhir sekali apa yang berlaku? Tu dia kelam kelibuk semua sahabat-sahabat Nabi, sehingga disebut dalam sirah Nabawiyah hampir-hampir berperang satu sama lain untuk mencari mata cukur untuk mencukur rambut masing-masing. Di sini satu pengajaran nak beritahu bagaimana Nabi seolah-olah nak beritahu kepada kita, dan memang Nabi nak beritahu pada kita bahawa dalam soal pendidikan dan tarbiyah ni, kalau cakap saya tak jadi, dia kena buat. Dan yang nak kena buat siapa dia? Orang tu dulu. Maksudnya kalau Ustaz nak relatekan dengan apa yang Kak Nur kata, okey, nah saya nak didik anak saya, niat saya nak jadi seorang hafiz dan hafizah Al-Quran, dia tak terhenti setakat tu. Mesti ada benda yang Kak Nuri dan Abang Azmi sendiri yang tunjuk, yang buat, yang lakukan secara kebersamaan, sehingga anak-anak juga menjadi inspirasi kepada anak Kak Nuri itu sendiri. Rasa boleh faham kot soalan Ustaz kan? Contoh macam tadi lah, macam tadi masa Kak Nuri datang ni, kita ambil, saya kata jiran. Jadi ini ahli panel yang dijemput. Ustaz memang nak mencelah cerita, tapi biar kacik sebut apa betul. Sebab macam ni, sebab kami menunggu dalam kereta tadi. Kami menunggu dalam kereta. Tapi kemudiannya Kak Nuri tersilap dengan timing tu. Tapi bila suami Kak Nuri cakap, oh Kak Nuri sedang baca Quran dengan anak-anak, menantu sekaligus. Surah apa tadi Kak Nuri? Surah Sajdah. Surah Sajdah kan, dengan satu surah apa tak ingat dekat baca 3 lah malam-malam. Sajdah, Al-Mulk, Waqi'ah. Jadi lepas maghrib kita baca ramai-ramai.
Masya Ada Allah. orang kan dah hafal semua. Tu nak simulate balik lah. Jadi bila kami sebenarnya Ustaz apa ni Kak Cik dengan Ustaz tak bincang apa-apa pun kan, tapi maknanya kami berada pada satu keadaan ataupun hati tu berfikir benda yang sama bila dengar apa dia. Masya Allah, sempat lagi Kak Nuri mencuri ataupun tak sedap pula guna mencuri masa memang memperuntukkan masa untuk apa, walaupun nanti nak bertemu dengan ummah, walaupun nanti nak bertemu dengan masyarakat, Ada live sebagainya. tapi kok mana pun selagi mana sempat dengan anak-anak, dengan keluarga, isilah dengan sesuatu yang sangat bermakna. Dan baca Quran dalam keluarga ni Masya Allah, dia terlalu-lalu bermakna nilai dia, kebersamaan tersebut. Dan Alhamdulillah sebelum kami melangkah bawa Kak Nuri pun kami dah nampak dah satu sisi yang macam tadilah yang Dr. Azhar sebut, sebagai seorang ibu dan ayah tidak sudah hanya dengan bercakap, hanya dengan menegur, dengan menasihat. Sebenarnya kadang-kadang ya tanpa disedari, mungkin Kak Nuri tak nak sebut benda tu, tapi kami yang melihat menilai ni ya, sebenarnya banyak benda yang ibu ayah tu sendiri tunjukkan contoh teladan yang baik. Sebab tu Alhamdulillah ya, anak-anak tu dapat dibentuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maknanya kalau bahasa mudahnya kepimpinan melalui teladan. Nanti dia bukan cakap kosong. Setengah mak ayah ni Kak Nuri, nah dia balik ke rumah, dia suruh hanya dia okey baca Quran yang dia pegang dengan remote Astro tu 101, 102, 103. Jadi kontra tu. Kecuali mak ayah pun sama duduk bersimpuh dengan anak dia sendiri. Jadi apa komen Kak Nuri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kembali pada Kak Cik dan juga Ustaz Dr. Azhar dan juga para penonton yang dikasihi sekalian. Memang Kak Cik dan Ustaz Kak Nuri memang nak sebut, tadi dah sebut 3 kan. Yang nombor 4 tu, yang nombor 4 kan ni nak cakap, sebenarnya ibu bapa mesti menjadi model kepada anak-anak ya. Kak Nuri teringat macam mana sebenarnya kalau kita juga diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sebagaimana yang Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada contoh tauladan bagi orang yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat, yang banyak mengingati Allah kan. Jadi di sini apa yang Kak Nuri faham bahawa antaranya ialah memang manusia itu dia memang perlukan kepada contoh. Bagi manusia terbanyak, maka dan umat yang akhir zaman ini, maka baginda lah yang merupakan idola, ikon, contoh tauladan yang untuk ditiru oleh kita. Jadi bagi suatu keluarga kecil, tak dapat tidak sebenarnya ibu bapa lah yang mesti menjadi contoh tauladan. Sebab memang fitrah manusia ni dia memerlukan kepada contoh untuk ditiru. Dapat tengok. Dia nak tengok kan, bukan saja bercakap. Bahkan Allah sendiri pun marah kat kita kan kalau cakap je tak buat kan. Macam mana Allah kata? Kabura maqtan an taqulu innallaha kabura maqtan indallah an taqulu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kamu cakap tak serupa bikin kan. Jadi kita khususnya mesti menyedari apa sebenarnya tugas ibu bapa kan. Dia adalah merupakan contoh kepada anak-anak sebenarnya, contoh yang paling dekat, yang secara sedar tak sedar anak tu meniru sebenarnya. Betul tak anak tu meniru kita. Jadi sesiapa pun jadi ibu bapa, bila dia nak sesuatu pada anak-anak, sebenarnya kitalah yang mulakan dulu. Ibda binafsi kan. Kita mesti mulakan dengan diri kita dahulu. Kak Nuri satu soalan tak nak soalan tu lupa. Kak Nuri pernah tak marah-marah ke anak? Pernah tak stres masa berdidik anak? Kalau pernah, macam mana Kak Nuri atasi perkara tu? Biasalah, manusia biasa, terutama dalam usia muda kan, rapat-rapat tu anak dekat-dekat kita pun masih muda kan. Mungkin dah berumur ni dia dah agak bertenang sedikit lah, Alhamdulillah ya. Masa muda-muda tu memang ada nak marah sebenarnya, kadang nak marah kan. Tapi bila ingatkan bahawa
bahawa inilah amanah Allah kan. Dan Kak Nuri sendiri kalau misalnya kata anak degil-degil ke ataupun menangis, kan biasa budak-budak menangis, Kak Nuri teringat macam mana masa baginda mendapat wahyu kan. Mula-mula kan bila Saidina Jibril sebut minta Rasulullah kata iqra, bacalah. Rasulullah kata aku tak kerti bacalah. Tak kerti juga sampai 3 kali sebut suruh baca, tak boleh baca juga. Lalu apa yang dibuat oleh Saidina malaikat Jibril ialah dia peluk Rasulullah kan. Jadi pada Kak Nuri, Kak Nuri kata ni salah satu juga formula lah dalam Kak Nuri mendekat ni nak didik anak-anak. Kalau buat kerenah tu, tambah lagi memang mak pesan anak-anak jangan dibiarkan menangis lama-lama kan, nanti dia kata keras hati lah. Jadi daripada macam tu dah orang tua-tua sebut, jadi macam ni juga satu apa ni motivasi dan usaha untuk kita kan. Dan setelah sampai Kak Nuri teringat kisah tersebut. Jadi pada Kak Nuri kalau misalnya kata anak kata tak pandai, tak nak ke, pada Kak Nuri memang kena peluk dan rapatkan dia pada dada kita sebenarnya. Jadi dia pun mungkin rasa bertenang kan, tenang dengan pelukan kita tu. Dan insya-Allah dia boleh ikut. Kak Nuri sendiri pun bila balik ke rumah, misal kata kan, balik rumah, balik kerja, kita angkut anak-anak daripada rumah pengasuh bawa balik, Kak Nuri memang tak tinggal dia orang, tak terus pergi ke dapur ke kan. Abang Azmi pun sangat sporting, tak ada nak marah. Jadi Kak Nuri biarkan dulu. Apa dia nak tunjuk perasaan dengan Kak Nuri, dia nak lanyak kita ke apa ke, Kak Nuri biarkan dulu. Bagi masa tempoh dia macam selalu budak kan, kalau kita perhati 6 jam, 7 jam, 4 jam tertinggal, ada je lah bila jumpa je buka mak tu terutamanya, ada je yang dia nak buat kerenah kan. Jadi pada Kak Nuri masa tu Kak Nuri rasa tidak sesuai, Kak Nuri balik bekerja ke dapur, nak masak bersilat kat dapur. Jadi Kak Nuri kena layan dia orang dulu. Dan Abang Azmi pun tak ada nak marah-marah, nafsu tak siap lagi kat dapur, dia sendiri pun ringan tulang untuk bantu kerja. Selalunya anak-anak dia akan terpa kat ibu lah kan daripada bapak tu. Jadi abah masa tu kena mainkan peranan. Jadi kalau Kak Cik tengok macam anak-anak Kak Nuri yang lelaki pun tak rasa segan silu nak masuk dapur ke. Sebab abah dia pun buat macam tu kan. Jadi sama je kerja sekarang ni pada Kak Nuri kat dalam rumah tangga masing-masing semua. Kalau kata lipat kain ke, anak lelaki pun kena pandai lipat kain, kena bersih katil, kemas katil, nak pergi sekolah apa, Kak Nuri memang didik daripada awal lagi. Sebab bila balik, kalau kita tak kemas awal-awal, bila balik ke rumah nanti Kak Nuri rasa masing-masing semua akan rasa kepenatan bila tengok rumah bersepah kan. Jadi Kak Nuri rasa ni sangat penting sebenarnya, sebab pengalaman Kak Nuri daripada kecil, Kak Nuri memang dah terbiasa dengan rumah yang teratur. Jadi walaupun orang tua-tua tak ajar 1, 2, 3, tapi benda tu, environment tu sebenarnya mempengaruhi kita. Jadi pada Kak Nuri macam tu lah juga kita dengan anak-anak. Kalau rumah yang tonggang langgang macam bahtera pecah, jadi anak-anak pun akan jadi macam tu juga. Jadi sebab Kak Nuri rasa pengalaman Kak Nuri telah dididik dengan baik macam tu, dan Kak Nuri rasa Kak Nuri pun perlu berturun, dan Alhamdulillah Kak Nuri dapat suami pun jenis suka kemas juga. Kak Nuri yang kelima. Ya. Kak Nuri dah cakap 4 ya. Pertama adalah pegang ayat in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang kedua tadi kan ana inda dhanni abdi, sentiasa sangka baik dengan Allah. Yang ketiga memperbanyakkan doa, silahul mu'min. ya, doa silahul mukmin. Yang keempat adalah qudwah hasanah, contoh teladan kepada anak-anak. Dan sekarang kita nanti yang kelima Kak Nuri. Yang kelima pada Kak Nuri sebenarnya kita mesti menghormati anak-anak. Menghormati anak-anak. Bila kita dah ajar mereka kan, pada Kak Nuri kita kena percaya pada mereka. Percaya pada mereka, insya-Allah dengan kita husnuzan kepada Allah, dan juga kita denganlah kita didik dengan baik, kita bertawakal kepada Allah bahawa insya-Allah anak-anak ini dia akan ikut kita insya-Allah. Menghormati macam mana? Okey, antaranya kita terutama dalam sesuatu membuat keputusan, misalnya kita dah buat istikharah. Jadi kita yakin dengan tu insya-Allah, dan insya-Allah anak ni pun akan pandai bawa diri. Misalnya kami mengantar anak seawal usia
10 tahun lebih kan, belum masuk 11 tahun, jauh ni ke overseas, ke Afrika Selatan kan. Itu setelah kita yakin, ya, kita dah buat istikharah, kita dah tanya Allah, dan insya-Allah anak kita sendiri pun insya-Allah bukan anak yang apa orang kata tak yang tak terasuh begitu kan, bukan kita nak buang anak, tetapi anak ni telah pun insya-Allah kita dah cuba didik dengan sebaiknya, dan sekarang kita beri kepercayaan kepada mereka. Jadi memang anak-anak Kak Nuri seawal usia macam tu mereka dah berhijrah, dan membina karakter sendiri dengan dalam bidang hafazan Quran tu sendirilah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Kak Nuri. Tadi Kak Nuri sebut ya, anak yang pergi ke Afrika Selatan sebenarnya sebaya dengan anak Kak Cik. Kak Cik pun ada juga yang bertanya, nak hantar tak sekali anak dengan anak Kak Nuri pergi sana. Tapi itulah perbezaan Kak Cik dengan Kak Nuri ya. Kak Nuri dah menyiapkan anak dan cekal untuk anak pergi sejauh itu dalam usia 10 tahun, tapi pada ketika itu Kak Cik tak boleh nak hantar. Ya, dan apapun yang lebih bertuahnya, anak yang Kak Nuri hantar ke Afrika Selatan untuk menghafaz Quran, tapi kemudiannya pulang ke Malaysia, bukan seperti biasa, tapi masya-Allah ya, yang pulang adalah jenazah anak tersebut yang Allah telah uji sakit ya Kak Nuri ya dekat sana, dan kemudian meninggal di sana, masya-Allah, meninggal dalam keadaan fisabilillah, sedang berjuang ya untuk dia dah hafaz Quran ni Kak Nuri, 9 juzuk menghafaz Quran, dan masa tu masih ingat lagi lah, mungkin dah 3 hari baru jenazah tu sampai ke Malaysia, tapi masya-Allah ya, elok lembut je jenazah, masya-Allah, lembut macam baru je meninggal. Jadi hari itu pun sama-sama kita solatkan jenazah ya pada anak anda Kak Nuri itu. Jadi masya-Allah, Allah dah simpankan untuk Kak Nuri kat akhirat juga ya, seseorang yang akan menanti, masya-Allah, macam yang Kak Nuri sebut tadilah, Allah Maha baik. Kita berbaik sangkalah dengan Allah. Jangan cepat stres ya Kak Nuri. Jangan cepat marah ya. Ni cakap kat diri sendiri, dalam ustaz kat sebelah ya. Dan muslimin muslimat sekalian, tadi Kak Nuri dah kongsikan beberapa ayat, iaitu surah Ali Imran ayat 200, surah Al-Isra yang tadi ustazah kongsikan ayat 111 ya. Ini untuk kita baca selalu, ajarkan anak yang mulai pandai bercakap untuk baca. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, Nabi menyarankan kalau anak tu degil ataupun ya, tak kira siapa-siapa pun yang keras hati, Nabi dari kalangan keluarga kita, Nabi sarankan supaya kita membisikkan di telinga mereka itu surah Ali Imran ayat 83. Ya, iaitu ayat yang berbunyi, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Tuan-puan boleh lihat dalam Al-Quran, tengok surah Ali Imran ayat yang ke-83 ya, bisikkan kepada ya orang-orang yang mungkin degil sikit, ke hati, liar dan sebagainya. Tapi bisik-bisik tu tengoklah ya, jangan pula anak orang ya, bini orang kita pergi bisik. Mana dekat suami boleh, isteri boleh ya, kita bisikkan, dan insya-Allah kita share dengan sahabat-sahabat kita perkongsian yang telah disampaikan oleh Kak Nuri tadi, tuan-puan sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, boleh. Ni bila tadi ada Kak Cik sebut, kadang-kadang kita dah rasa dah berumur, kita baru dengar kan. Mungkin sebenarnya tak ada yang terlambat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Nuri suka juga kongsi, dan ni juga antara amalan Kak Nuri lah, malam-malam kita solat tahajud dalam sujud akhir kita. Kak Nuri suka baca ayat surah Al-Ahqaf tu ya, ayat yang ke-15 tak silap Kak Nuri, iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kak Nuri rasa memang touching sangat kan ayat tu. Ya, cantiknya. Jadi banyak benda kan yang Allah ajar pada kita supaya kita menjadi orang bersyukur. Lepas tu kita minta Allah bagikan kita suka nak buat amal-amal kebaikan.
Lepas tu kita mohon pada Allah, tolonglah didik zuriat keturunanku kan. Wa aslih li fi zurriyyati. Jadi Kak Nuri suka sangat sebenarnya kalau kita semua dapat berdoa, jadikan tu ayat terutama dalam sujud akhir kita, tahajud malam-malam merengek dengan Allah. Bila kita memikirkan lah, anak ni kerenah tu lah, kerenah ni macam-macam kan. Jadi Kak Nuri rasa kita serahkan kepada Allah, dan tiada yang terlambat dengan senantiasa kita husnuzan kepada Allah dengan meminta ampun di atas segala kelalaian dan kelemahan kita sebagai seorang manusia. Wallahualam. Masya-Allah. Kita tuan-puan sekalian ya, sudah tak sedar dah sampai ke penghujungnya, di mana Ustazah nak berikan penutup ini, sepatah dua kata daripada Dr. Azhar dan nanti kepada Kak Nuri juga ya. Jadi sebagai rumusannya, silakan Ustaz. Mungkin sebelum kita kepada rumusan, kita berehat seketika untuk sama-sama kita mengikuti iklan yang disediakan oleh pihak Jom Tu Jannah. Sebagai penutup daripada Ustaz, sebenarnya Ustaz ada satu soalan nak terjah Kak Nuri. Ada satu soalan yang Ustaz akan terjah Kak Nuri. Namun dalam penutup di pihak Ustaznya ialah, sesungguhnya tidak rugi hadirin sekalian kita duduk dalam perjuangan Islam. Sebab apa? Sebab benar janji Allah Subhanahu Wa Taala, in tansurullah yansurkum. Kita menolong agama Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kehidupan kita, menolong ekonomi kita, menolong anak kita, menolong kerjaya kita, menolong kesihatan kita, menolong maruah kita, menolong jati hidup kita. Jadi Ustaz menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan kita semua bahawa biarlah kita ni dalam kehidupan kita, selain daripada kita berfikir untuk kepentingan hidup kita sahaja, biarlah kita ada satu nilai yang kita berfikir untuk membawa ummah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disarankan oleh Kak Nuri tadi, bahawa insya-Allah kalau kita bergerak pada garis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Adapun soalan yang Ustaz nak terjah begini tahu. Okey, Kak Nuri ada anak dan sudah pun ada menantu. Jadi tentunya sebagaimana Kak Nuri nak supaya anak-anak Kak Nuri menjadi, tentulah juga pertama sekali Kak Nuri nak supaya menantu Kak Nuri juga menjadi makna terbaik jugalah kan. Bahkan kita sendiri pun, Kak Nuri sebagai ibu tentunya tak mahu menyerahkan anak Kak Nuri yang telah pun Kak Nuri didik elok-elok kepada yang disebut sebagai menantu, orang kata tak menjadi menantu, jadi hantu. Jadi nak tanyalah kira Kak Nuri, macam mana kombinasi orang kata kombinasi timbang tara, ciri-ciri, tips-tips yang digunakan oleh Kak Nuri dalam usaha memilih menantu, untuk dikongsi kepada mak ayah di luar sana yang sedang mencari-cari macam manalah kiranya anak aku yang dah besar ni untuk aku cari menantu juga. Silakan Kak Nuri. Kongsi dengan mak ayah yang paling dekat ni. Ustaz, ini kau cerita ni satu malam tak habis ni. Tak apa, kita lanjutkan bicara kita. Okey, anak-anak Kak Nuri kau dengar ni. Ada Kak Nuri dah ada 5 orang menantu, 4 perempuan dan seorang lelaki. Daripada 5 pasang ni ada yang mereka pilih, dan
Ramai yang Kak Nuri yang pilih. Kak Nuri yang pilih pada dia orang. Dan dia orang baru tanya, mesti tak bersedia, tak nak kahwin lagi lah, itulah ini kan. Tapi Kak Nuri lah untuk maklum juga pada anak-anak, Umi bukan pilih sembarangan. Umi buat solat buat solat istikharah. Umi doa buat solat hajat, minta dengan Allah supaya Allah datangkan kepada Kak Nuri ahli keluarga ya, untuk bersama-sama lah menambah ahli keluarga yang sebaiknya, insya-Allah. Jadi untuk ibu bapa kadang-kadang kan ada yang mengadu, dia kata macam mana Ustazah, anak sini dah berumur dah, so kahwin tak nak kahwin misalnya kata kan. Jadi Kak Nuri kata antaranya kita sebagai ibu bapa kena ada inisiatif. Kak Nuri kata berdoa pada Allah, buat solat hajat, minta Allah bukakan pintu hati anak kita dan Allah datangkan jodoh. Memang Kak Nuri buat. Kemudian bila Kak Nuri dah dapat pilihan tu, kita nak pula dengan anak kita boleh tanya lah, tak nak kahwin lagi lah Umi, tak nak kan. Macam mana ni dan mak bapak ni dah berkenan, dua-dua ni nak berbesan lah sama kan, sama-sama sahabat. Sedangkan anak macam tak bersedia lagi kan. Jadi memang Kak Nuri buat solat hajat, minta Allah ni. Kak Nuri membos anak Kak Nuri. Dah besar pun Kak Nimbus juga kan. Dia orang tak tahu Kak Nimbus kan. Hari ni Umi cerita. Baca yang tadi tu, insya-Allah, ayat ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Memang Kak Nuri baca. Kemudian Kak Nuri baca Alam Nashrah banyak-banyak, minta Allah lembutkan hati dan Allah mudahkan urusan. Alhamdulillah, selamat dah 5 pasang. 3 daripada je memang kalau dia kata Umi ni paksa kahwin, betul lah tu. Tapi Alhamdulillah Kak ni nampak lepas berkahwin ni, nampaknya Kak ni rasa agaknya lah, insya-Allah. Mungkin dia orang rasa Alhamdulillah, terima kasih Umi. Insya-Allah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya jangan lupa Kak Nuri, anak-anak Umi ya. Sebenarnya Umi senantiasa berdoa. Bila kita yang pilih, ibu bapa yang pilih, sebenarnya kita pun macam rasa, ya Allah janganlah anak-anak nanti akan belim kat kita balik kan. Jadi Kak Nuri memang banyak berdoa. Misalnya kalau antara doa Kak Nuri bila ingat dalam solat ke apa ke, antaranya ini bila kita takut kan, misalnya apa Kak Nuri doa, misalnya ni antara pasangan yang memang Kak Nuri yang suruh kahwin, mereka tak kenal pun sebenarnya, ni mak bapak lah punya cerita kan. Misalnya Kak Nuri selalu doa, Kak Nuri kata Allahumma alif baina Abdul Rahman wa Nabila kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif baina Syakir wa Aisyah kama alafta baina Adam wa Hawa. Jadi kita minta dengan Allah kan. Pada Kak Nuri memang doa adalah senjata, dan mudah-mudahan ke semua 5 pasangan anak Kak Nuri ini dan juga kepada yang seterusnya yang bakal jadi besan juga, insya-Allah. Tak tahu dengan Kak Cik ke Allah. Mudah-mudahan semuanya insya-Allah berbahagia hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebagai penutup. Okey, muslimin muslimat, tuan-puan, hadirin hadirat yang para penonton yang dikasihi sekalian, kita sebenarnya masa yang ada pada kita pun tak tahu sampai bila. Kita sebenarnya ada saki baki. Jangan orang muda rasa panjang lagi usia. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang kita lihat, masya-Allah, kehendak Allah, yang muda pun ramai yang meninggal, betul tak? Jadi yang tua pun memang dah kena standby dah. Jadi manfaatkanlah saki baki usia kita ini untuk bersama dengan golongan yang kita tahu telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di jalan yang benar, sebagaimana yang kita mohon kepada Allah dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah mereka yang berada di jalan yang lurus itu? Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Mungkin kita tanya lagi, siapakah ya Allah mereka yang mendapat nikmat tersebut? Jadi berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita sebenarnya golongan yang diiktiraf oleh Allah mendapat nikmat itu
hanya 4 golongan saja, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi muslimin muslimat, maka inilah 4 golongan yang merupakan contoh tauladan, idola kepada kita. Bila kita sebut, kita tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Inilah contoh yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam 4 golongan ini. Dan kalau kita meneliti keempat-empat golongan ini, apakah core business mereka dalam kehidupan ini? Tak lain tak bukan ialah melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Bacalah satu persatu kisah golongan-golongan ini. Kita akan melihat kesimpulannya, akhirnya itulah core business dalam kehidupan mereka. Tak lain tak bukan mengajak diri sendiri, mengajak keluarga dan masyarakat serta orang ramai seluruhnya untuk mengabdikan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama dalam sakit-baki usaha yang ada ini, jangan lepaskan peluang ini. Sebab Allah suruh kita buat kerja masa ni saja sebenarnya dalam kehidupan yang sementara. Tetapi kita buat bukan untuk orang lain, adalah untuk diri kita. Kat ni pun selalu juga tuju untuk diri dan juga orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri, dan jika kamu buat jahat juga untuk diri kamu. Dan ingat Allah kata man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Sesiapa yang berjihad, sesiapa yang berjuang, sebenarnya dia berjuang untuk survival dirinya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman yang mendalam kepada kita dan membimbing kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita golongan yang akan berada dalam jannah. Jom tu jannah, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada tetamu kita yang berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridah Soleh. Tuan-puan boleh follow IG Ustazah Nuridah Soleh dan juga boleh sama-sama follow Facebook DMPM, di mana di dalam tu tuan-puan sekalian penuh dengan nasihat-nasihat, poster-poster yang sangat bagus. So Ustaz pun tengok sangat banyak nasihat-nasihat, tunjuk ajar, bimbingan. Boleh follow IG Ustazah Nuridah Soleh. Dan terima kasih juga sangat-sangat kepada yang mendukung iaitu pengerusi Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob. Dan terima kasih kepada semua yang sentiasa memberi sokongan kepada kami, yang tak sudah-sudah memberikan sumbangan untuk tahfiz Madinatul Huffaz fasa yang kedua, di mana tuan-puan yang mungkin belum pernah memberikan sumbangan tersebut, kami jemput, persilakan. Boleh tengok dekat bawah tu tuan-puan, nombor akaun yang tertera. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama menjadi seseorang yang menanam benih di mana-mana. Benih tu insyaAllah akan hidup menjadi pohon yang rindang, yang kita akan dapat lihat kesejahteraannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-puan, insyaAllah pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama bersama dengan kami berdua, dan tetamu kita adalah yang dihormati, yang dikasihi, anak anda tersayang, iaitu Nur Nadratun Naimah. Kita bawa orang muda, kita nak bicarakan tentang alam handphone. Mungkin banyak benda yang boleh kita kongsikan bersama-sama pada minggu hadapan, dan kita akhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Dr. Azhar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami taufik dan hidayah daripada Engkau. Tunjuklah kepada kami kebenaran itu kebenaran, hidayah itu hidayah, dan petunjuk itu petunjuk. Berilah kepada kami rezeki dan nikmat untuk kami menyokong dan terus mendukung petunjuk dan hidayah itu, agar berkekalan kepada kami sehingga kami menemui Kamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dosa itu dosa, maksiat itu maksiat, derhaka itu derhaka, dan kurnialah kepada kami rezeki, nikmat dan kekuatan untuk kami menghindari daripada dosa dan maksiat itu dapat terus membelenggu hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup kami bergerak pada keadaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan,
melainkan bantuan dan sokongan daripada Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, sesungguhnya kami ini lemah, kuatkanlah kami. Kami ini bodoh, cerdikkanlah kami. Kami ini miskin, kayakanlah kami. Kami ini ragu, yakinkanlah kami. Kami ini lemah, kuatkanlah kami. Kami ini goyang, istiqamahlah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mengetahui tentang diri kami, tentang keadaan hidup kami. Justru wahai Allah, berikanlah yang terbaik untuk urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Kamulah kami bersimpuh, berdoa dan merengek kepada Engkau yang maha sempurna. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang berhajat, Engkau sempurnakan seluruh hajat-hajat kami. Di hadapan kami ada yang bermasalah, Engkau Tuhan yang mencipta masalah untuk menguji kami, dan Engkau Tuhan yang maha berkuasa untuk mencabut masalah itu dan memberikan solusi yang terbaik kepada kami. Di kalangan kami ada yang ditimpa dengan bebanan hutang. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami untuk melunaskan hutang-hutang kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami jalan untuk sentiasa berada pada jalan Engkau dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami, kurnialah pada pasangan kami, kurnialah kepada anak-anak kami hidup dalam keadaan sejuk mata memandang. Jadikan yang terbaik untuk kami, terbaik pada hafazah Al-Quran, terbaik pada dunia, terbaik pada urusan akhirat, terbaik pada akademi, terbaik pada akhlak, dan terbaik pada seluruh pakej hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kamu himpunkan kami dalam satu keluarga yang besar di dunia, maka himpunlah kami akhirat kelak, ya Allah, dalam satu keluarga yang jauh lebih besar, khusus dalam syurga Engkau, wahai Allah. Ya Rab, berilah kemenangan kepada Islam, kepada pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia. Wahai Allah, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha gagah, Engkau yang menggenggam langit dan bumi, maka berilah kemenangan kami, kemenangan kepada perjuangan Islam. Allahumma wa bika nastaghith wa bika narju wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan untuk pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz pada fasa yang kedua, dan berilah peluang pada kami untuk membangunnya demi mencetak anak ini dengan Al-Quranul Karim, menjadikan mereka bergerak pada garis dengan Engkau semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini di antara doa kesukaan Ustazah, iaitu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, di mana Nabi berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warda 'anna wardina. Ya Allah, tambahkan buat kami, jangan Engkau kurangkan, muliakan kami, jangan dihina, berilah buat kami, jangan ditahan, pilihlah kami, jangan Engkau biarkan, dan redailah kami, dan redailah pula semua usaha kami. Semua itu tuan-puan, ia boleh dapati dalam buku doa mihrab yang telah masuk cetakan kedua. Alhamdulillah, cepat-cepat tuan-puan sekalian dapatkan buku doa mihrab dengan cara yang Ustazah catatkan, ia anjurkan dalam IG Ustazah dan Facebook Ustazah. Dapatkan doa mihrab Ustazah Hafizah Musa.